إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Okay. Okay, korang dah download kat sini kan? Kalau tak download pun tak apa, kita boleh tengok ni sama-sama. Okay, ni Okay, saya pergi pada pelarasan. Yang format tu saya rasa memang korang saya tak terangkan lagi lah, sebab tak perlu terangkan lagi sebabnya awak memang sepatutnya dah hafal. Ini saya ulang balik supaya awak ingat balik dia punya apa prabayar, belum bayar, yang belum terpoleh dan juga belum terima ni. Okey, jadi jenis-jenis pelarasan hari tu sebenarnya dengan 5 wira waktu cuti tu kita dah buat, tapi saya rasa tak apalah kot buat 2 kali. Saya sepatutnya awak lebih faham lah, atau mungkin ada apa yang tertinggal ke apa semua kan. Saya cuba pergi dengan ni dengan lebih laju lah sebab di Muci Merah pun kita baru ni okey ke di Muci Merah saya masuk tajuk ni? Okay, cikgu. Boleh sebab kita nak revise balik sebab yang apa kadang-kadang bila saya tak pasti 5 Merah sebab hari tu bila saya masuk 5 wira ada yang tanya balik, cikgu apa tu hutang lapuk, apa itu lagi hutang tu lapuk terpulih, apa benda semua kan, susut nilai ni apa semua. Jadi ni saya terangkan semula. Is it okay? Okay, cikgu. Okay. Saya terangkan prabayar, belanja dia ada bagi 2, iaitu belanja prabayar dengan belum bayar. Terangkan kat sini lah Okay, dia ada kan belanja. Okay, belanja dia terbagi pada 2. Iaitu belanja prabayar, satu lagi ialah belanja belum bayar. Okey, biasanya belanja prabayar ni, bukan biasanya, belanja prabayar ialah belanja yang kita dah terlebih bayar. Okey, contohnya macam katakanlah sewa rumah. Okey, ni sekarang ni baru bulan 6. Orang ni punyalah ada mungkin masa tu dia dapat bonus lebih ke, dia pergi bayar sekali sampai bulan 8. Okay, maknanya sekarang ni baru bulan 6, maknanya bulan 7 dan bulan 8 tu dia terlebih bayar. Okay, ini dipanggil sebagai belanja prabayar. Ataupun kalau contoh lain awak tengok prabayar ni biasanya awak dengar pasal awak punya top up kan. Okay, top up prepaid awak punya telefon. Okay, yang dia katakan prabayar maknanya awak bayar dulu baru guna kemudian. Itu nama dia belanja prabayar, maknanya awak bayar dia dah terlebih. Okay, manakala belanja belum bayar ialah belanja yang kita terkurang bayar. Sebagai contoh macam semua orang lain. Okay, katakanlah contohnya belanja belum bayar. Okay, iaitu katakanlah ni sekarang dah bulan 6 tapi dia bayar sewa cuma sampai bulan 4 saja. Jadi bulan 5 dan bulan 6 tu dipanggil belanja belum bayar. Ataupun contoh lain gaji. Gaji sepatutnya dia ada pekerja dia kena bayar 10,000. Mungkin ada 10 orang pekerja kan, 1,000. Tapi mungkin sebab apa, mungkin sekarang COVID ke apa ke, dia kurang duit. Jadi dia kata dia bayar 800 saja 20 orang.
800 darab 10, jadi ni baru 8,000. Lagi 2,000 tu terkurang. Itu yang dipanggil belanja belum bayar. Okey, biasanya belanja prabayar dengan belum bayar ni saya suka guna istilah. Okey, sebab ni belanja prabayar kan, jadi saya guna istilah bapa. Sebab dia belanja prabayar. Belanja prabayar. Manakala belanja belum bayar, kita panggil dia babab. Babab. Kan sebab dia belanja belum bayar. Okey. Okey, lepas tu saya masuk pula pada hasil. Okey. Hasil hasil pun terbagi kepada dua. Hasil belum terima dengan hasil belum terperoleh. Sorry lah, cikgu tulis macam kan. Okey, hasil belum terima, nama pun belum terima. Okey, maknanya dia adalah hasil yang terkurang terima. Manakala hasil belum terperoleh, sebenarnya kita belum layak terima. Okey, yang ni adalah hasil yang terlebih terima. Okey, yang ni biasanya saya panggil nama dia, hasil belum terima saya panggil dia hebat. Okey, tapi sebab hasil belum terperoleh pun HBT juga kan, jadi saya tukar sikit sebagai dia hebat pro. Okey, sebab hasil belum terperoleh, ni HBT, dan ni hasil belum terperoleh. Okey, boleh? Okey, jadi kita tengok lagi. Jadi saya pergi pada latihan ni lah . Okey, kita tengok pada soalan ni. Okey, dalam buku ni dia suruh kita buat, dia bagi maklumat kat sini. Maklumat ini diperoleh pada buku Perniagaan Zarul pada 31 Disember 20X8. Dia kata kat situ, macam mana? Commission dan juga ni. Okey, saya tak nak terangkan dia punya ni, saya nak terangkan pasal dia punya account dulu. Supaya senang kita nampak ni kan. Nampak memang macam cara dia terbalik. Tapi saya rasa boleh juga kot ni. Kita buat satu-satu . Okey, sorry. Okey, insurans prabayar. Okey, insurans prabayar 240. Jadi kalau awak tengok kat sini macam mana kita nak rekodkan dalam jurnal am. Sekejap insurans prabayar. Saya tulis dulu. Okey, RM 240. Okey, insurans yang dia dah bayar. Yang kalau awak tengok dekat buku tunai tu, bank tu insurans sebanyak 600, itu adalah amount yang dia dah bayar .
Sekejap Okey, sekejap. Mana tadi saya? Okey. Ni dia nak suruh kita masukkan dalam journal am yang ini sahaja. Okey, jadi kalau kita tengok bila ada wujudnya insurans prabayar, maknanya pada akhir tahun, kita nak keluarkan daripada akaun tersebut tau. Okey, jadi kita tahu bahawa bila macam ni insurans prabayar, kita nak buat journal am, sekarang ni journal am. Dua akaun yang terlibat. Okey, dia punya journal am. Macam ni lah tapi saya rasa macam tak muat ni. Saya terangkan. Macam ni Alright. Okay, insurans prabayar kalau kita tengok bila kita nak pindahkan akaun yang terlibat ialah insurans. Satu lagi ialah insurans prabayar. Okey, bila awak nak tentukan dia punya masuk mana dengan mana dalam journal am, awak kena fikirkan bahawa kita kena tengok dulu dia kategori apa. Kalau insurans ni dia adalah kategori apa kelas? Asset, equity, liability, hasil belanja. Insurans prabayar, insurans ni adakah dia hasil atau belanja? Okey, bagus. Dia sebenarnya adalah belanja. Kata situ belanja Manakala insurans prabayar, awak ingat formula asbab hebat. Asbab hebat tu maknanya AS tu aset semasa, bapa tu belanja prabayar, hasil belum terima. Jadi bapa prabayar, belanja prabayar dan juga hasil belum terima ni adalah kategori aset, iaitu aset semasa. Jadi sini saya masukkan dia sebagai aset. Okey. Kemudian kita tentukan dia sama ada tambah atau tolak. Okey, dalam akaun insurans, asalnya dia dah 240 ni dalam akaun insurans kan, dia termasuk sekali dalam 600. Jadi apa yang berlaku, akaun insurans ni sebab prabayar dia dah terlebih bayar, betul? Kan dia dah terlebih bayar sebanyak 240. Jadi apa yang awak kena buat? Awak kena tolakkanlah sebab dia dah terlebih bayar. Kemudian insurans prabayar pula sebab dia aset, asalnya kita belum rekodkan, sekarang ni kita masukkan akaun tu, ini aset bertambah. Jadi bila awak tengok dalam belah, jadual belah, saya buat sebelah dia, BELAH, debit, kredit, kan aset ni tolak, tambah, tolak, tambah. Jadi kita tengok kat sini, aset dengan belanja tadi. Belanja tadi tolak, aset tadi tambah. Jadi insurans tadi ialah kredit, ini adalah yang bapa tadi. Jadi kita tengok kat sini macam ni kita nak isi. Jadi daripada sini kita tahu bahawa yang ni yang ni kredit kan daripada jadual tadi. Itu belanja, kredit, yang ni debit. Jelas? Macam mana nak debit kreditkan dia? Jelas. Okey. Okey, kemudian kita tengok pula macam mana kita nak tulis dalam journal am. Kita dah tahu tadi debit insurans prabayar dan insurans dia kredit. Okey, jadi saya pergi kat page 5. Okey, dalam journal am.
syarat dia ialah mesti tulis yang mana dulu? Mesti debit dulu kan? Okey. Jadi ni saya tulis tarikh, butir, debit, kredit. Inilah yang penting dia. Okey, tarikh ni tadi berapa bulan? Soalan ni 31 Disember. Okey, kita dah tahu tadi debit dia adalah insurans prabayar. Jadi kita tulis insurans prabayar dululah. Okey, credit insurance. Jadi saya tuliskan bawah ni credit insurance. Okey. Jadi amount tadi 240. Okey, satu yang saya kena ingatkan awak bila kita buat journal am, kita kena buat debit dulu baru kredit. And then bila kredit, dia mesti jauh sikit jarak dia ke dalam. Yang debit dapat sini. Okey, tu syarat dia. Boleh? Cikgu. Ya, saya. Kenapa insurans pun 240? Oh, okey. Ini sebenarnya kita tak rekodkan yang kita bayar 600 tu tak. Tapi sekarang ni kita nak rekodkan dia punya, kita nak pindahkan daripada akaun insurans kepada akaun insurans prabayar. Kat dalam journal am ni. Sebab kalau soalan dia awak tengok, dia cuma nak rekodkan insurans prabayar. Bukannya dia nak rekodkan dia punya masa pembayaran insurans 600 tu tak. Okey. Cikgu ni. Ya. Sorry nak tanya. Dah rekod Google Meet ni kak? Dah, rekod dekat 5 Wira. Okay. Alright. Okey. Tadi mana? Satu lagi yang saya nak terangkan ke awak, bila kita buat journal am, kita kena, dia punya debit kredit tu mesti sama sebab ini adalah urus niaga yang sama. Kalau tadi masa pembayaran insurans sebanyak 600 tu, itu dah urus niaga lain, itu masa dia bayar. Sekarang ni masa kita nak pindahkan berapa yang telah bayar tu ke dalam akaun prabayar. Okey, jelas tak Kesha? Jelas cikgu. Okey. Okey, sekarang ni kita buka pada akaun dia pula Ni nanti yang seterusnya ni saya nak minta awak try sendirilah. Boleh? Ke yang commission ni saya ajar juga. Nanti sekarang baru korang cuba yang kadar bayaran ya. Okey, saya buat pula akaun dia ni tadi journal. Akaun insurans dan akaun insurans prabayar. Alright. Sekarang ni saya buka akaun dia. Satu akaun insurans, satu lagi akaun insurans prabayar. Okey, saya lupa pula tadi nak terangkan, sepatutnya ada lagi satu ni. Okey, kat sini Okey, ni mungkin 5 Wira dah biasa dengar lah ni dengan saya Okey, bila akaun belanja, bila kita nak sediakan akaun belanja kan, kita pakai bapa. Lagi apa 5 Wira? But babak. Okay, very good. Razik ke tu? Tu siapa? Ashraf. Apa? Syaf? Oh, Ashraf. Okay, bagus Ashraf. Terima kasih. Ni Razik macam tak nampak je pagi ni. Mana dia pergi?
Okey, berapa bot babab manakala sebelah kredit dia kita terbalikkan lah. Babab you are your bapa. Ini sebagi kita nak mudah ni lah. Bapa ni belanja prabayar, bot ni bank atau tunai, lepas tu ni belanja belum bayar. Okey. Yang atas ni sebenarnya adalah 1 hari bulan, maknanya baki awal dia. Dan dekat tarikh lah ya. Yang lain biasanya adalah 31 bulan 12 ataupun tarikh akhir kewangan lah. Pendek kata sebenarnya yang ni baki bawah-bawah, baki awal. Manakala yang ni adalah hantar bawah, baki akhir. Okey. Berapa bot babab ni tadi? Senang jawab nak ni. Awak hafal yang sebelah debit saja. Untuk sebelah kredit dia awak terbalikkan ni. Okey. Bila sini bot, sini tukar jadi untung rugi. Okey. Okey, lepas tu saya nak terangkan juga kenapa belanja prabayar ni sebelah sini. Belanja prabayar pada sebelah awal ni. Kita tengok bila belanja dia tambah debit tolak dia dekat kredit. Okey. Satu. Lepas tu belanja prabayar ni awak tengok. Belanja prabayar pada awal tahun. Apa yang berlaku? Tahun lepas kita terlebih bayar. Bila tahun lepas kita terlebih bayar, dibawa masuk ke tahun ini. Jadi dia jadi tambah lah. Sebab belanja tahun lepas dia tolak, dia masuk ke tahun ini. Jadi tahun ni jadi tambah. Sebab tu dia dekat sini. Okey. Manakala belanja belum bayar yang ni, kalau ada apa-apa nak tanya, bagi tahu ya. Kalau rasa tak faham ke apa dengan penerangan saya. Okey, kemudian kita tengok belanja belum bayar pula. Kalau awak tengok, dia tahun lepas dia terkurang bayar. Jadi kita bayar pada tahun ini. Bila kita bayar tahun ini, dia jadi tolak lah sebab sebenarnya ada sebahagian daripada belanja tahun ini, kita bayar untuk tahun lepas. Jadi kita tak boleh ambil kira untuk tahun ini. Awak kena ingat bila kita nak kira untung rugi ialah di mana tempatnya untuk kita kira untung atau rugi tahun tersebut. Untuk kira untung tahun tersebut, hasil tahun tersebut, hasil tahun tu sahaja ya, tolak dengan belanja tahun itu sahaja. Okay, barulah kita dapat untung tu betul untuk tahun tersebut. Sebab tu tadi belanja belum bayar, sebab kita bayar tahun ni tapi kita bayar untuk tahun lepas. Jadi perbelanjaan tahun lepas sebab tu kita kena tolakkan. Boleh ke? Boleh cikgu. Okay, thank you. Alright, lepas tu kita tengok pula pada akhir tahun. Akhir tahun belanja belum bayar kan sebab dia belum bayar. Jadi kita kena ambil kira lah untuk tahun ni. Manakala belanja prabayar pada akhir tahun, tahun ni kita dah terlebih bayar. Jadi bila kita terlebih bayar, kita bawa ke tahun hadapan. Sebab tu kita letak tempat tolak. Okey, boleh Okey, bot, bank atau tunai iaitu apa yang kita bayar. Bila kita bayar, of course tentu belanja kita bertambah. Untung rugi, kenapa dia tak tempat tolak? Sebenarnya bukan ditolak, dia bawa keluar. Dia dah kira untung tu sebenarnya, dia pindahkan daripada untung rugi masuk dalam akaun untung rugi. Ini yang sepatutnya dibayarlah untuk tahun tersebut. Okey? Okay, ini belanja prabayar iaitu tadi belanja yang terlebih, ini belanja terkurang, ni belanja terkurang, ni belanja terlebih Okey, sekarang ni kita tengok macam mana kita nak sediakan akaun hasil pula. Okey, akaun hasil bila awak tengok sini belanja terlebih, sini mesti hasil yang terkurang. Ini tajuk ni saya tak letak pula kan. Hasil. Okey, bila hasil terkurang sebelah kredit dia hasil yang terlebih kat sini.
Okey. Jadi kalau awak tengok kat sini, hasil yang terkurang apa tadi? Hasil belum terima. Betul, hasil belum terima. Yang sini hasil terlebih ialah sekejap. Ni hebatlah kiranya. Yang ni pula hebat pro. Sebab hasil yang terlebih. Okey, kita tengok pula untuk baris yang ni hasil dengan belanja sebab dia punya kedudukan dia tambah tolak pun terbalik. Okey, jadi kalau awak tengok kita terbalikkan jadi sini jadi UR, sini jadi boat. Logiknya pun yang boat dia dekat sini sebabnya bila kita terima duit hasil kita pun bertambah. Sebab tu dia dekat sini. Okey, lepas tu kita terbalikkan pula yang bawah. Sini hebat pro, sini hebat. Yang ni hasil yang terlebih, hasil yang terkurang. Okey, agak-agak boleh hafal, boleh ingat cara kita nak sediakan akaun hasil dengan belanja ni. Boleh? Boleh ke kelas? Dua-dua kelas. Ni sebelah sini 14. Sebelah Cikgu Amalina 13. Yang sebelah sini berapa orang ni? 8 orang. Mana pergi si Razik? Selalu dia ada kan? Jadi tak apalah, nanti kan kita rakam, kita share je lah ya. Okay, masing-masing pun ada lah dia punya tekangan dia. Okay, saya pergi kepada akaun belanja. Okay, insurans tadi, insurans prabayar ni tadi kita nak buat akaun dia. Sekejap, saya betulkan balik ni, insurans prabayar ni kecil je. Okay, kemudian kita buat ni akaun ni, insurans ni. Okay, awak boleh pakai tadilah bapa, bot, babab. Jadi kita tulis balik atas ni ialah, kita jangan tulis belanja prabayar tapi kita tulis insurans prabayar. Kan, bapa, bot, babab. Sini bank atau tunai. Saya tulis bank Jangan bagi pemeriksa pula yang pilih untuk awak bank atau tunai. Ni kita tadi memang akaun bank kan? Memang akaun bank jadi kita tulis bank lah. Okay. Kalau dia tak tulis, dia cuma cakap situ buku tunai, awak boleh pilih salah satu bank atau tunai. Jangan bagi pemeriksa yang pilih ya. Okay, lepas tu bawah ni ialah insurans belum bayar. Ini sepatutnya awak tulis penuh lah. Dia punya terms ni. Saya tak cukup ruang, saya pendekkan. Okay, bapa, bot, babab. Jadi kita balikkan sini ialah insurans belum bayar. Okey, yang sini ialah untung rugi. Okay, yang ni bawah sekali ialah insurans bayar. Okey. Okey, daripada soalan tadi, saya susun balik ni. Sebelah dia lah. Okey, daripada soalan ni tadi, ni kita ni 600 ni kita masukkan dekat bank sebanyak 600. Okey, tak ada maklumat daripada insurans prabayar untuk daripada akhir tahun lepas, jadi ni saya letak dash saja. Okey, maklumat dia saja tadi ada pasal insurans prabayar je kan 240. Jadi saya masuk dekat sebelah kredit iaitu 240.
Okey. Sekarang ni tengok macam mana saya nak pindahkan yang ni ke akaun insurans prabayar. Okey, bila awak tengok insurans prabayar ni tadi 240 insurans, memang tadi sebelah kredit kan? Tadi journal pun memang kita buat di sebelah kredit. Okey, jadi dia punya pasangan dia sini kredit, sini mesti sebelah debit. Okey, jadi saya tulis sini 240 tarikh 31 hari bulan 12 ni saya tak letak tarikh pula. Ingat bila dalam SPM, bila dia nak akaun macam ni, dia bagi awak tarikh, maknanya awak prepare lah dengan tarikh. Sebab apa? Kadang-kadang sekarang ni mulai SPM 2018, dia sangat mementingkan tarikh. Kadang takut awak hilang markah sebab tak ada tarikh saja. Okey, macam mana kita nak isi butir? Kan dalam akaun insurans, saya tulis insurans prabayar. Dalam akaun insurans prabayar, saya tulis insurans. Okey, ingat akaun dia yang nama dia yang ke atas ni. Awak isi sini, sini. Lepas tu butir dia awak terbalikkan. Dalam insurans, tulis insurans prabayar. Dalam insurans prabayar, tulis insurans. Kenapa kita kena terbalikkan, Lima Mira? Kenapa saya tak tulis sini insurans tapi butir di insurans juga? Ataupun Lima Cemira lah, rasa kalau awak tahu. Kesha. Kenapa Kesha? Kenapa butir di saya kena terbalikkan? Kalau okey, terima kasih. Tapi itu macam kurang tepat lah ya. Okey, logiknya kalau katakanlah kita ni manusia lagilah kalau kita buat betul-betul akaun ni memang banyak. Okey, awak bayangkan kadang 2-3 hari selepas tu kalau awak tulis sini insurans kan. Lepas tu katakanlah bulan depan awak buka akaun ni balik, awak rasa awak boleh agak tak akaun apa tu? Dia punya kontra dia. Maknanya kalau ni kredit, maknanya debit dia dekat mana? Tak ingat kan? Tapi kalau kita tulis sini insurans prabayar, jadi kita walaupun dah 2 tahun lepas tu, kita dapat, sebab kita dah tulis, kita dah rekod, okey, dia maknanya kita debitkan dia punya partner dia tu dekat akaun insurans prabayar. Sebenarnya untuk orang kata memudahkan kita buat rujukan semula lah. Supaya kita ingat. Okey? Boleh? Itu logiknya. Boleh Okey, ada apa-apa nak tanya tak pasal akaun ni? Macam mana nak buat dia? Yang tadi saya dah ni. Okey, kemudian kita nak, ni saya tak kira lagi kan? Awak tengok saya macam tergantung lagi akaun ni. Okey, jadi yang akaun insurans ni tadi kita ni lah tutup akaun dia. Okay, macam mana nak tutup akaun dia? Tambahkan sini. Tambahkan sini, jadi awak tengok sebabkan item dia cuma satu-satu tak perlu tambah lah. Kemudian samakan 600, kita ambil yang besar. Kan 600 dengan 240, yang besar ialah 600 kan. Jadi saya samakan. Kemudian tolakkan. Tolak ni kosong. Tapi ni tolak ni ada balance dapat 360. Okey. Ingat formula dia tambahkan, samakan, ambil yang besar. Lepas tu awak tolakkan. Ni tolak ni dapat ni tolak ni tak ada balance. Jadi kita tahu kita isi dekat tempat untung rugi. Sebenarnya akaun ni dalam rekod tak lengkap pun banyak kita pakai sebenarnya. Okey, insurans prabayar macam mana pula kita nak tutup kan 31 bulan 12 dia jadi baki
hantar bawah. Ni kadang kerja khusus pun biasanya ada. Okey, lepas tu 1 hari bulan 1 tahun depannya baki bawah 240. Ingat bila ada hantar bawah, mesti ada baki bawah-bawah. Markah dia biasanya dia sharing. Hantar bawah dengan baki bawah-bawah. Kalau awak buat satu baki bawah tak buat, awak hilanglah markah tu. Sebab syarat dia mesti ada dua-dua baru ada dapat satu markah. Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya? Kelas 5 Wira, ada apa-apa nak tanya? Ashraf? Atira? Yasoda? Tak ada cikgu. Boleh 5 Cemira okey ke? Okey cikgu. Kalau okey, saya Okey, nak cikgu. pergi. Okey, alright. Thank you. Saya nak pergi pada hasil. Kan tadi saya janji dengan awak satu belanja, satu hasil. Macam mana kita nak buat. Nanti sekarang yang kadar bayaran belum bayar, awak cuba buat sebab kedudukan dia dah ada kan. Okey, commission belum terima. Macam mana kita nak rekodkan? Okey, saya salin dulu. Commission belum terima sebanyak RM60. Okey, commission belum terima RM60. Jadi kita tengok kat sini, bila kita nak rekodkan, maknanya akaun yang terlibat ialah akaun commission dengan commission belum terima. Okey. Lepas tu kita nak kena buat apa? Kita kategorikan dia sama ada dia aset, equity, liability, hasil belanja. Okey, saya nak soal. Commission. Dia kategori apa ni? Hasil. Hasil, balik very good. Manakala commission belum terima? Aset. Aset kan? Tadi formula dia as bapa hebat. Jadi dia adalah hasil belum terima. Dia jadi aset. Okey, jadi sekarang hasil belum terima, dia bila ada ni maknanya aset dia bertambah dan juga hasil. Commission belum terima, dia adalah hasil yang terkurang ke terlebih? Kurang. Kita terkurang terima kan? Jadi bila terkurang terima, kita perlu tambahkan. Okey. Jadi kita perlu tambahkan. Jadi H tambah dekat mana tadi? Hasil tambah bahagian, aset tambah ni bahagian debit. Hasil tambah bahagian kredit. Kita, kalau awak kurang pasti, awak boleh tengok balik ni. Hasil tambah bahagian kredit, aset bertambah bahagian debit. Okey. Okey, jadi barulah kita buat ini tadi kredit. Okey, kita buat dia punya journal arm. Tarikh, butir, debit, kredit. Jangan lupa tajuk. Kalau tajuk tak ada, umpama orang tak ada kepala, ngeri. Pernah jumpa orang tak ada kepala? Saya tak pernah jumpa lah, cuma tengok dalam TV je kan. Apa orang yang tak ada kepala tu? Korang panggil apa? Tak payah sebut lah Okey, jadi ngeri kan kalau boleh tak naklah tengok, tak nak jumpa. Sama juga dengan jawapan akaun. Bila ada ni jangan lupa tajuk dia, ni kepala dia ni. Okey, itulah untuk orang mengenal pasti dia journal arm ke, dia ledger ke apa ke, tajuk dia ni jangan lupa. Okey, ni jadi journal arm. Okey, ni tarikh dia tadi 31 hari bulan 12. Kita ambil yang debit dulu. Yang debit ialah commission belum terima. Jadi saya tulis sini commission
belum terima. Okey, kemudian baru kita masukkan yang kredit. Yang kredit ialah commission. Jauh sikit ke dalam. Commission. Amount dia RM60. Jangan lupa syarat dia tadi mesti debit dulu baru kredit. Lepas tu yang kredit jauhkan. Okey, kadang-kadang pelajar apa yang dia buat macam jarak dia macam nak tak nak tau kat sini. Kalau awak tengok macam jawapan saya yang sekarang saya tulis ni macam ya tak ya je jarak dia kan. Okey, macam awak menyebabkan pemeriksa fikir budak ni faham tak sebenarnya benda ni kena masuk jauh ke dalam. Okey, jadi saya jangan buat macam ni. Jangan takut-takut nak bagi dia jauh ke dalam. Ni kalau pemeriksa nampak pun tahu. Dia tahu awak faham bahawa yang kredit tu kena jarak sikit ke tengah. Nampak kan tadi contoh yang tadi saya bagi dengan yang sekarang tadi tu terlampau sikit punya jarak. Lebih kurang atas je. Okay, jadi yang ni jelas. Jadi bila awak jawab dalam periksa bagi dia macam ni. Okay, boleh? Okay, sekarang kita buat account dia pula. Account commission dengan commission belum terima. Commission dia panjang sikit, commission belum terima tak perlu panjang sangat. Ni commission belum terima, atas ni account commission. Okay, tadi formula untuk account belanja ialah bapa, bot, babab. Di mana kita mulakan dengan belanja prabayar iaitu belanja yang terlebih. Jadi sekarang ni bila commission kita mula dengan hasil terlebih ke hasil terkurang? Hasil terkurang. Ya, kita terbalikkan kan hasil terkurang itu hasil belum terima. Jadi kita tulis kat sini commission belum terima. Okey, kalau dalam belanja tadi bapa bot babab, bot kan. Jadi sini kita tulis untung rugi, tawan dia. Dan sini ialah commission belum terperoleh. Okey, sebelah kredit pula kita terbalikkan. Commission belum terperoleh. Bot, bank dan juga commission belum terima. Okey, jelas? Okey, ni 1 hari bulan 1, jangan lupa tarikh. Sini 31 hari bulan 12. Okay, kita masukkan bank dia dulu. Bank dia tadi berapa Saya tak ingat. Bank dia ialah 2750 kan. Jadi saya masukkan dekat bank lah. 2750. Okay, kemudian commission belum terima. Tadi soalan dia berapa? RM60 RM60 kan? Pada akhir tahun. Jadi kita masukkan sinilah kan. Sebelah kredit RM60. Commission tadi tambah sini tolak sini. Tadi account commission kredit kan. Dan account commission belum terima pula debit. Sebab dia ni adalah asset. Jadi tambah sini tolak sini. Kan? Jadi sebab asset dia bertambah. Jadi waktu sini 60. 31 hari bulan 12. Butir ni saya nak tulis apa? Commission diterima. Commission diterima ataupun commission saja pun boleh. Dia punya soalan dia commission diterima ke commission saja? Commission diterima. Okey. Thank you. Terus saya cakap Ini pun commission diterima. Okey. Setakat ni ada apa-apa nak tanya?
Ni lah yang tadi kita masuk dalam journal arm tadi. Inilah urus niaga dia. Boleh? Okey, sekarang ni kita nak tutup account commission diterima. Macam tadi saya cakap, tambahkan, samakan, tolakkan. Ni saya padam sebab korang tak cukup. Sebelah kredit kita tak boleh tambah kan? Tak ada. Okey, sebelah kredit. Tambahkan jadi kita dapat 2810. Betul? Okey, bila dah tambahkan, samakan 2810. Kemudian tolakkan. Sini tolak dah habis. Okey, kalau sini tolak 2810, tolak dengan kosong, jadi kita dapat 2810. Masukkan dekat untung rugi. Siapa tu? Anis ya? Anis? Garfan? Sekejap ada orang. Okey, yang itulah cara kita nak tutup akaun commission diterima. Manakala commission belum terima, kita nak tutup. Ni 31 hari bulan 12. Baki hantar bawah lagi sebab di akhir bulan. Jadi 1 bulan 1 bagi bawah-bawah RM60. Oh, ni tak payah garis lah. Okey, boleh? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada cikgu. Okey, boleh Okey, seterusnya dalam soalan ni, dia dah buat ni, nanti awak buatkan dia punya untuk akaun kadar bayaran. Okey, saya tunjukkan pula buat untung rugi dengan PKK. Okey, untung rugi, macam ni kita nak buat untung rugi. Okey, dalam untung rugi yang ni kita buat bentuk T. Awak nak buat bentuk penyata pun boleh je sebenarnya. Okey, sebab kan selalunya kita buat bentuk penyata kan. Tapi ni kita buat bentuk T lah. Saya tunjuk dua-dua lah, senang. Kalau bentuk T, sebelah debit ialah belanja, sebelah kredit ialah hasil. Ni akaun untung rugi. Dan bagi tahun berakhir, bla 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 lah. Soalan ini bila ni? 31 Disember. Ni sebenarnya tak boleh tulis BTB ni. Okay, 20x8. Okay. Kalau awak buat bentuk penyata, yang sebab kita biasa yang ni kita buat bentuk penyata kan. Jadi kalau penyata atas hasil, yang bawah belanja Kalau awak buat bentuk penyata. Okay. Ni akaun untung rugi. Okay. Jadi kita tengok balik tadi dekat ni.
Saya ambil dekat akaun insurance. Okey, yang kita nak pindahkan ke akaun untung rugi, yang kita tulis untung rugi ni lah. 360. Sebab inilah yang sepatutnya kita bayar untuk tahun ini. Kan ni jumlah yang dibayar. Yang ni yang sebenarnya dia dah terlebih bayar untuk tahun depan. Jadi inilah yang sepatutnya dibayar untuk tahun ni, 360 ni. Jadi inilah yang kita masuk dekat untung rugi. Okey, belanja saya tulis sini tadi apa? Insurance 360. Kalau bentuk penyata, awak isi dekat sini lah. Sama jugalah insurans 360 Okey, kita tengok pula dekat belanja tadi. Belanja pula. Komisen diterima. Kita ambil yang ni lah pula untuk rugi ni. Sebanyak 2810. Kita tulis sini butir di komisen diterima. $2810 ya tadi. 2810. Gitu. Macam tu je. Tadi lagi satu item apa tadi? Kadar bayaran. Kadar bayaran nak tengok dia belanja ke hasil. Okey, ada apa-apa nak tanya tak pasal untung rugi? Kalau yang ni maknanya komisen diterima kat sini lah ya. Buat dia hasil. Okey. Saya pergi pula pada PKK. PKK dalam soalan ni dia bagi pun bentuk T. PKK bagi apa pada awak tak boleh di PKK awak kena tulis saya tulis yang betul lah. Nanti awak biasa nampak saya ni penyata kedudukan kewangan kan pada 31/12/20X8 RAN. Okey, kita bukan ambil semua, kita cuma ambil aset semasa dengan liability semasa saja. Sebab yang nama bapa, bapa, belanja prabayar, belanja belum bayar, hasil belum terima dengan hasil belum terperoleh itu semua masuk sama ada aset semasa ataupun liability semasa. Ingat formula dia, ni saya contoh bawah sikit bapa hebat. Jadi kita tak nampak bahawa insurans prabayar tadi dia jadi aset semasa. Kita masukkan dah kat sini. Kan insurans prabayar dan juga tadi hasil belum terima tadi komisen belum terima. Ni tadi 60, insurans prabayar dia tadi berapa? $240. Okey, ada apa-apa nak tanya kat sini? Kalau bentuk penyata, aset kat atas, liability semasa kat bawah je lah macam tu. Kan kalau bentuk penyata ni, PKK, bentuk penyata, sini AS, tolak LS. Jadi masukkan je lah ikut kepala dia apa. Okey, ada apa-apa nak tanya? Boleh? Boleh cikgu. Okey, ni saya nak pergi cepat. Saya terus pula masuk pada peruntukan hutang ragu Sebenarnya awak boleh cubalah dalam latihan tu sebab Cikgu Amalina dah scankan semua yang tu kan.
Okey, kita tengok kat sini peruntukan hutang ragu. Okey, dia ada 3 benda lah yang awak kena tahu, iaitu hutang lapuk, peruntukan hutang ragu dengan hutang lapuk terpulih. Okey, hutang lapuk tu apa? Ialah hutang yang pasti tidak dapat dikutip semula. Kan, yang kita mungkin orangnya dah meninggal ataupun kita orang tu missing in action, ataupun orang tu ada tapi dia dah bankrupt. Kita ni bukanlah macam Along nak kutip hutang sampai kerat-kerat jari orang semua tu, tak ada. Jadi kita ambil langkah bahawa kita ialah yang tanggung hutang tu. Okey, tu hutang lapuk. Okey, nanti cara nak rekod saya tunjukkan. Okey, kita tengok pula peruntukan hutang ragu. Peruntukan hutang ragu pula merupakan anggaran yang dibuat terhadap hutang perniagaan yang mungkin tidak dapat dikutip balik. Nampak beza dia dekat skrin tu, saya cuba besarkan. Satu, dia pasti, yang hutang lapuk ni pasti tidak dapat dikutip. Kita dah tahu dah siapa, kalau kita ada akaun belum terima tu ada kata 5 orang, A, B, C, D, E. Kita dah tahu dah tadi E ni tadi yang meninggal, kita tak tahu nak cari mana dia punya ni. Okay, tapi kalau peruntukan hutang ragu, ayat di kat sini kata mungkin tidak dapat dikutip balik. Kita tak tahu, kita anggarkan bahawa tahun depan, ada di antara kita punya akaun belum terima ni, tahun depan dia tak dapat nak bayar. Okay, jadi kita sediakan dia, nama dia peruntukan hutang ragu. Tapi kita tak tahu siapa yang tahun depan tu tak boleh bayar. Okay, tu beza dia. Hutang lapuk kita dah kenal pasti siapa. Okay, kita tengok lagi satu ialah hutang lapuk terpulih. Hutang lapuk terpulih ialah di mana dia merupakan hutang yang tak dapat dikutip semula setelah dihapuskan sebagai lapuk. Kan tiba-tiba tadi orang ni meninggal, A ni tadi meninggal. Okey, kita ingatkan kita dah tak boleh kutip. Tiba-tiba tahun depan dia, waris dia datang, dia bayar hutang tu balik. Jadi kita terima duit. Okey, jadi bila macam ni, sebab dulu kita dah declare dia sebagai hutang lapuk, tiba-tiba dia datang balik untuk bayar, itu dipanggil sebagai hutang lapuk terpulih. Ada apa-apa tak nak tanya? Okay. Okay, ni pasal penambahan pengurangan ni saya tak nak guna yang ni. Okay, saya terus pergi pada soalan dia lah. Soalan dia dekat sini. Okay, kalau awak tengok kat sini, ni dia macam mana kita nak kira. Dia kata perniagaan MOK menunjukkan jumlah akaun belum terima pada 31 Disember 20x6 hingga 20x9. Ni amount akaun belum terima dia. Dasar perniagaan MOK ialah mengadakan peruntukan hutang ragu pada kadar 5% atas jumlah akaun belum terima setiap tahun. Okey, jadi mula-mula kita nak kira dululah 20x6 sampailah 20x9 ni. Okey, saya salin kejap dia punya ni. Awak pun boleh kalau nak salin sambil nak kira dengan saya. Okey, 20x6 tadi, 20x7, 20x8, 20x9. Okey, 5%, 5%, darabkan dengan 8,600, 10,400, 9,600 dan 12,800. Okay. Ni saya dah kira, dah salin balik lah ya. Okey, jadi kita nak kira PHR dia. Okey, 8,600 darab dengan 500, 860, 430, betul tak? Betul ke saya kira? Korang pun kira sekali lah. 4,400, 1040, jadi 520, 96, 960, 480, 12,880, 6. Okey, betul tak?
Betul? Sepatutnya saya suruh awak kira tadi kan tulis. Jadi tak adalah saya seorang je yang buat. Betul cikgu. Okey, betul Alright. Lepas tu, kita tengok pula page seterusnya. Okey, ni macam mana kita nak buat akaun peruntukan hutang ragu dia Saya besarkan sikit. Macam mana cakap Saya nak pergi tanda sekejap. Awak cuba buat dulu boleh? Sorry Cuba buat sekejap. Saya nak pergi tanda sekejap Alright Ni kita ada lagi 20 minit. Okay, ni account dia. Sorry. Okay, jadi kita tengok kat sini. Tahun yang pertama. Tahun pertama 430 ni. Macam mana kita nak rekod? Saya berikan dulu peruntukan hutang ragu. Saya ajar dulu akaun dia ni.
Okey, akaun peruntukan hutang ragu ni sebelum kita buat pada akaun itu, saya ajar dulu dia punya cara format dia lah yang kita nak tuliskan lah Okey, peruntukan hutang ragu biasanya sebab dia kalau awak tengok dekat aset semasa kan, dia akaun belum terima tolak PHR. Betul? Dia mesti betul-betul dekat bawah akaun belum terima. Dia tak boleh diasingkan. Macam contohnya buat ABT, inventory akhir baru PHR. Salah, tak boleh. Dalam XPM, periksa kita tak bagi markah kalau macam tu. Dia kena betul-betul exactly bawah ABT. Kenapa saya cakap macam tu? Biasanya ada je pelajar walaupun cikgu dah ingatkan, dia buat juga kesilapan yang sama. Jadi tak naklah awak hilang markah sebab tu kan. Okey, jadi PHR ni tadi, okey, macam mana kita nak buat dia punya format dia, sebabkan dia tadi adalah apa tadi? Akaun kontra. Dia merupakan akaun kontra kepada ABT. Okey, jadi sebab dia ni aset, dia tambah debit tolak kredit. Tapi kalau PHR dia jadi terbalik, tambah dia dekat kredit, tolak dia dekat debit. Maknanya tambah dia dekat sini, tolak dekat sini. Dia songsang daripada dia punya induk. Ni induk mak dia ni anak yang kira macam anak menderhaka lah ya. Tapi kita jangan jadi anak derhaka, biar ni macam nak bagi awak nampak dia punya ni Jadi sebab kenapa saya kata dia anak derhaka, mak dia tambah sebelah debit, tolak sebelah kredit, tapi yang ni dia terbalikkan. Itu akaun kontra. Dia terbalik daripada mak dia. Jadi dia tambah sini, tolak sini. Okey. Jadi bila tambah sebelah debit, kredit, baki bawah-bawah dia mesti biasanya tempat. Baki bawah-bawah bawah-bawah tempat tambah. Manakala baki hantar bawah, biasanya dalam mana-mana akaun dia dekat sebelah tolak. Baki BB, baki CB. Kita letak tu dulu. Okey. Seterusnya, kita dah letak tu, kita letak pula bila dia penambahan ataupun pengurangan akaun akaun hutang ragu. Okey, dekat sini kalau dia PHR tambah, saya buat warna lain lah Sini PHR tambah, sini kalau PHR tolak. Faham kan? Tolak tambah. Kenapa? Kau tadi yang main kat atas. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Tadi macam mana boleh buka? Tadi tu tarif hitam. Dah habis bateri. Perlahankan bunyi. Tak nak bunyi. Sibuk dekat sini. Okey. PHR tambah, PHR tolak. PHR tambah dia akan jadi belanja. PHR tolak dia akan jadi hasil. Boleh? Okey, cara kita nak tulis biasanya kita tulis sini dulu, baki bawah-bawah. Lepas tu kita tulis hantar bawah. Lepas tu baru kita akhir sekali kita tentukan. Sama dia PHR tambah ataupun tolak. Okey? Tu dia punya cara kaedah dia. Basic dia tu lah. Itu saya dah letak nombor dah tu. Ada apa-apa nak tanya tak? Cikgu. Ya saya. Saya lagi tak faham macam mana dapat PHR tambah dengan PHR tolak. Okey, nanti sekejap lagi dalam soalan kita tengok. Boleh? Okey cikgu. Ni sebenarnya berdasarkan yang tambahkan, samakan, tolakkan tu. Jadi kita tengok ni sekejap Okey, soalan yang bagus Kesha. Okey, sekejap. Alamak, rumah depan ni bunyi. Dia punya CCTV pula. CCTV kat dia punya siren. Dengar tak bunyi siren tu? Dengar. Pula kuat tak tu? PHR, peruntukan hutang ragu. Nasib baik
tak lama. Alhamdulillah. Okey, jadi dia tulis sini. Okey, sebab ni tahun yang pertama pertama dia tak ada penambahan penolakan. Okey. Jadi kita tengok kat sini. Tadi kita kira tahun pertama dia 430. Okey, jadi saya masuk sini hutang ragu. 430 430. Okey, lepas tu baki hantar bawah. Sama juga lah ni kan, dia tambahkan. Sebab satu je tak adalah nak tambah mana. Samakan. Kita terus samakan lah. Tolakkan pun tak payah sebab satu item sahaja. Boleh? Ini adalah untuk tahun bila ni? 20x6 20x6 tarikh dia tadi 31 Disember. Okay. Ni tahun pertama. Sebab dia punya baki bawah-bawah tak ada. Lepas tu penambahan penolakan pun penambahan je lah hutang ragu dia sudah kredit. Okey, kita tengok tahun yang kedua. 20x7. 20x7. Okey, kita bawa dulu baki bawah-bawah kan. Baki bawah-bawah. 31 hari bulan 12. Dia punya baki hantar bawah dia dekat sini. Okey, jadi sekarang ni saya buat hutang ragu. Saya tak tulis dulu lah sebab kita nak kira dulu Okey, baki bawah-bawah kita ambil daripada atas ni turun bawah. Jadi kita dapat 430. Okey, kemudian yang tahun yang kedua kita kira amount dia tadi 520. 520 tu kita masukkan dekat hutang ragu. Sebab tu tadi saya kata yang pertama opening sini, yang kedua sini. 520 ni mana saya dapat? Saya ambil daripada tu tahun kedua tu PHR tu Boleh? Okey, sekarang ni baru kita nak tentukan dia belanja atau hasil. Saya tutup. Okey, tambahkan satu item, tak perlu tambah. Samakan kita ambil yang besar, iaitu yang mana yang besar? 520. Okey, 520. Samakan, kemudian kita tolakkan. Tolakkan 520, tolak 430. Sebab sini tak ada balance kan? Sini habis, tak ada. Sini tolak ni kita dapat 90. Ni dia jadi hutang ragu yang belanja ni lah tadi. Okey, boleh nampak tak Kesha cara dia? Dan yang lain-lain. Boleh cikgu. Okey, jadi sini saya tulis hutang ragu. Saya tak berapa, sebenarnya kalau dalam buku teks, ada dua cara. Sama ada nak tulis hutang ragu saja ataupun nak tulis penambahan ataupun penolakan, pengurangan hutang ragu. Saya tak berapa galakkan nak tulis penambahan pengurangan. Sebabnya kalau awak tersalah tulis, nanti awak hilang markah. Jadi better tulis hutang ragu saja. Okay? Cuma kita tahu yang ni belanja lah nanti. Nanti dia masuk tempat belanja. Yang ni masuk tempat hasil. Okay. Okay, kita masuk tahun yang seterusnya. Boleh tak awak buat tahun yang seterusnya? Kan, saya nak bagi chance awak buat sekejap. Lepas tu nanti sekarang dah siap, WhatsAppkan pada saya ataupun masukkan dekat Telegram. Okay, lepas tu kita bincangkan jawapan. Boleh? Saya bagi awak berapa minit ni sekarang? Berapa?
11.54. Kita ambil masa sikit boleh? Saya bagi awak sampai pukul 12. Kita bincangkan last kali ni soalan ni. Lepas tu kita dah boleh ni lah, habiskan kelas kita. Okay, saya bagi sampai pukul 12. Dah siap, nanti tipikkan je dalam Telegram. Ada yang dah siap? Dah, cikgu. Dah hantar dekat Telegram Dah. Okay, sekejap. Yang lain kalau nak hantarkan pun boleh kat situ.
Okey, terima kasih Kesha. Okey, kita tengok kat sini. Kesha buat. Kan? Hantar bawah. Apa yang Kesha buat? 520 dibawa ke sini 520. Betul? Okey. Ini saya tanda right lah ya. Betul? Lepas tu tadi kita isi pula hantar bawah. Hantar bawah untuk tahun yang ketiga. Tadi ialah 480. Jadi kita letak dekat hantar bawah. Okay, betul 480 ni. And then kita tambahkan 520, 480. Samakan ni kita samakan ni 520. Okey, lepas tu kita tolakkan jadi sini dapat 40. Okey, betul. Ni sebenarnya dia dah jadi hasil. Okey. Lepas tu 480 ni jangan lupa dia punya baki bawah-bawah, betul 480. Ni 640 Tahun yang keempat. 640, okey betul. Okey, jadi bila awak tambahkan samakan tolakkan, dia dapat kali ni dia dapat belanja 160. Okey, jangan lupa bila ada hantar bawah, mesti ada baki bawah-bawah. Jadi ini betul. Alright, very good. Okey, yang lain-lain. Sama tak dengan jawapan Kesha? Angkat tangan. Angkat tangan siapa tadi yang dah jawab. Okey, Alia, Natasha, bagus. Siapa lagi ni? Aisyah, dapat sama dengan Kesha. Untuk kelas Wira, angkat tangan. Ashraf tadi buat tak? Okey, betul. Atira, bagus. Erilia? Okey, dapat sama dengan Kesha. Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya? Tak ada cikgu. Okey, kita berhenti dulu kat sini. Tapi saya tadi tinggalkan awak untuk tadi kadar bayaran kan? Untuk awak buat sendiri. Okey, kita jumpa lagi next week pukul 10.30 macam sekarang. Tapi untuk yang, apa nama dia? Untuk kelas, maknanya hari Isnin dengan hari malam Rabu. Yang mana awak tak boleh join, nanti saya rakamkan video, tengok je lah. Saya akan sharekan juga saya punya Jamboard ni untuk awak semak balik kok ada apa yang tertinggal ke ataupun awak nak salin balik nota ke apa Okey, saya rasa sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Okey, bye. Terima kasih, cikgu. Okay, alright. Cikgu. Sama-sama. Cikgu, Ya, saya. yang pasal tuition esok, Ifah suruh tanya